Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Mu'alim ucapkan kepada semua anak-anak murid Mu'alim yang Mu'alim kasihi kelas tahun 2. Mu'alim harapkan semua dalam keadaan yang sihat, semua dalam keadaan yang baik-baik saja pada minggu ini. Okey, pada minggu ini ialah memasuki minggu yang kelima Mu'alim bersama kamu untuk kelas atas talian bahasa Melayu. Jadi pada kali ini sudah tentunya Mu'alim akan membawa kamu untuk mempelajari topik yang baharu. Sebelum kita mempelajari topik yang baharu pada minggu ini, sama-sama kita imbas topik yang telah kita belajar pada minggu lepas. Kamu ingat lagi tak topik apa yang Mu'alim ajar kamu pada minggu lepas? Iaitu topik kata nama khas. Jadi, Mu'alim harapkan topik pembelajaran pada minggu lepas semoga mendapat manfaat dan kebaikan kepada semua anak-anak murid Mu'alim tahun 2. Jadi, pada minggu ini, pada minggu yang kelima, Mu'alim akan membawa kamu sekali lagi untuk mempelajari topik yang baharu, iaitu topik kata ganti nama diri. Sudah semestinya kamu tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan dengan kata ganti nama diri? Jadi, untuk penjelasan dan penerangan lebih lanjut tentang topik pelajaran kita pada minggu ini, sama-sama nantikan selepas ini penjelasan ataupun penerangan daripada Mu'alim Zul untuk topik kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri bermaksud ialah perkataan yang merujuk diri orang tertentu. Okay, maksudnya ialah kita menggantikan kata ganti nama diri. Contohnya kita ada nama, okay, tetapi kita menggunakan kata ganti nama diri untuk menggantikan nama kita ataupun nama seseorang tersebut. Kata ganti nama diri terbahagi kepada 3 jenis, okay, iaitu kata ganti nama diri pertama, yang kedua ialah kata ganti nama diri kedua, dan yang ketiga ialah kata ganti nama diri ketiga. Jadi, terdapat 3 jenis kata ganti nama diri, iaitu pertama, kedua dan ketiga. Okey, kalau kita lihat dekat sini ialah kata ganti nama diri yang pertama. Okey, maksud kata ganti nama diri yang pertama ialah digunakan untuk menggantikan orang yang bercakap. Okey, di sini Mu'alim letakkan contoh. Okay, ada 4 contoh kata ganti nama diri pertama untuk menggantikan nama diri kita yang bercakap. Okay, yang pertama ialah saya. Okay, saya merujuk kepada seorang. Kita bercakap. Kita menggantikan nama diri kita seorang. Yang kedua ialah kita. Okay, kita ni kebiasaannya melibatkan 2 orang ataupun lebih. Dan yang ketiga ialah kami. Okay, kami juga melibatkan 2 orang atau lebih dalam satu masa. Dan yang keempat ialah aku. Okay, aku sama seperti dengan saya. Tetapi kebiasaannya penggunaan kata ganti nama diri pertama aku melibatkan apabila kita bercakap dengan orang yang lebih rapat dengan kita. Okay. Okay, ini ialah gambar menunjukkan kata ganti nama diri pertama. Okay, dekat sini Mu'alim letakkan ada 2. Dia merujuk kepada 1 orang sahaja. Okay, melibatkan 1 orang sahaja. Okay, apa kita akan gunakan kata ganti nama diri yang kita akan gunakan apabila melibatkan seorang sahaja, iaitu saya dan aku. Okay. Okay, kita masuk yang kedua, iaitu kata ganti nama diri kedua. Kata ganti nama diri kedua bermaksud digunakan untuk ataupun kepada orang yang bercakap dengan kita. Digunakan untuk kepada orang yang bercakap dengan kita. Okey, maksudnya melibatkan antara orang lain. Contoh diri kita tengah sedang bercakap dengan orang lain. Okey, terdapat 3 contoh kata ganti nama diri yang kedua. Okey, yang pertama ialah kamu. Yang kedua ialah engkau dan yang ketiga ialah awak. Okey, maksudnya penggunaan kata ganti nama diri kedua ini melibatkan orang yang berada di hadapan kita. Kita sedang bercakap dengan orang lain, orang yang kedua.
Orang yang kedua berada di hadapan kita. Jadi kebiasaannya apabila kita bercakap dengan orang di hadapan kita, kita menggunakan perkataan kamu ataupun engkau ataupun awak. Okey. Contoh, ini melibatkan dua orang. Dua orang lelaki ataupun dua budak lelaki. Kebiasaannya anggap ini ialah kita yang kita bercakap dan orang yang berada di hadapan kita yang memakai baju warna hijau. Jadi apa kata ganti nama diri kedua yang sesuai apabila kita bercakap dengan orang yang kedua? Contoh yang Muallim letak kat sini ada 3. Ada kata ganti nama diri kedua iaitu awak, yang kedua ialah engkau dan yang ketiga ialah kamu. Jadi ini ialah penggunaan kata ganti nama diri kedua apabila kita bercakap dengan orang yang berada di hadapan kita. Seterusnya kita pergi ke kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri ketiga digunakan untuk merujuk kepada orang yang dicakapkan halnya. Maksudnya dekat sini ialah kita bercakap tentang orang lain tetapi orang tersebut tidak berada pada masa tersebut ataupun pada tempat tersebut. Kita bercakap tentang orang lain tetapi orang yang kita cakapkan itu tidak berada pada situasi tersebut ataupun pada tempat tersebut. Contoh. Muallim letakkan 3 contoh di sini. Yang pertama ialah dia. Kita bercakap tentang orang lain. Kita menggunakan kata ganti nama diri. Ketiga, dia. Yang kedua ialah beliau. Beliau dan dia ada perbezaan. Dia ni melibatkan seorang. Maksudnya kita bercakap tentang orang lain tetapi seorang sahaja, orang tersebut. Tetapi kalau beliau melibatkan seorang namun berbeza dari segi penggunaannya. Beliau merujuk kepada orang yang kita hormat. Orang yang mempunyai pangkat, orang yang ada pangkat kedudukan. Contoh guru, contoh ibu ataupun ayah kamu. Jadi beliau ini digunakan untuk orang yang mempunyai pangkat ataupun kedudukan ataupun orang yang kita ataupun orang yang kita hormat lebih kepadanya. Manakala mereka. Mereka melibatkan dua ataupun lebih. Kita bercakap tentang dua orang tersebut ataupun lebih tetapi mereka tidak berada pada situasi tersebut ataupun pada tempat tersebut. Kita pergi contoh. Ini ialah contoh melibatkan kata ganti nama diri ketiga. Ini Muallim letakkan ada dua orang. Seorang perempuan dan seorang lelaki. Yang perempuan ini ialah orang pertama. Contoh kita yang sedang bercakap. Orang yang pertama. Bercakap tentang orang ketiga. Dan kita sedang bercakap dengan orang yang kedua. Lelaki ni. Lelaki yang memakai topi ni. Iaitu orang yang kedua. Dan kita bercakap tentang orang yang ketiga. Ini ialah orang ketiga. Orang ketiga, dia tidak tahu kita sedang bercakap tentangnya. Dan dia tidak berada pada tempat tersebut. Maksudnya, orang pertama dia bercakap dengan orang kedua tanpa melibatkan orang ketiga. Jadi, orang ketiga ni inilah yang dikenali sebagai kata ganti nama diri ketiga. Contoh penggunaan kata ganti nama diri ketiga. Ada 3 contoh iaitu beliau. Seperti yang Muallim sebut tadi, beliau digunakan untuk orang yang kita hormat ataupun orang yang mempunyai pangkat ataupun kedudukan. Dia. Contoh dia kita boleh gunakan untuk kawan-kawan. Untuk kawan-kawan kita. Dan yang ketiga ialah mereka. Melibatkan 2 orang atau lebih. Jadi untuk tugasan pada minggu ini, Muallim akan gunakan buku tulis 1. Muallim akan gunakan buku tulis 1 untuk tugasan pada minggu ini. Arahan untuk tugasan pada kali ini ialah kamu mestilah mengisi tempat kosong dengan kata ganti nama diri yang sesuai. Isi
tempat kosong dengan kata ganti nama diri yang sesuai. Okey, kita akan lihat bentuk soalan ataupun tugasan yang kamu akan lengkapkan pada minggu ini. Okey, ada 6 soalan beserta gambar. Di tepi ni ada 6 soalan beserta dengan gambar. Jadi Mak Alin akan tunjukkan cara untuk kamu menjawab soalan ini dengan betul. Okey, arahan soalannya ialah pilih kata ganti nama yang betul. Pilih kata ganti nama diri yang betul. Okey, jawapan telah diberikan. Ada 6 jawapan yang diberikan di atas ni. Okey, tugasan kamu ialah untuk melengkapkan ataupun mengisi tempat kosong berdasarkan jawapan yang telah diberikan di atas ni. Okey, kita pergi tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama iaitu Ali dan Ah Chong sedang berenang. Okey, kita tengok lihat gambar yang di sebelah ni. Okey, Ali dan Ah Chong sedang berenang. Okey, kemudian ada tempat kosong yang ditinggalkan untuk kamu lengkapkan. Okey, tempat kosong berenang dengan gembira. Okey, jadi kita kena kenal pasti kata ganti nama diri yang sesuai untuk soalan nombor 1. Okey, Ali dan Ah Chong ialah orang yang melibatkan dua orang dan mereka tidak berada pada situasi semasa ataupun berada pada situasi sekarang. Jadi, apabila tidak berada pada situasi sekarang yang kita sedang bercakap, jadi kita perlu pilih jawapan mereka. Kata ganti nama diri ketiga iaitu mereka. Sebab apa kita pilih mereka? Sebab Ali dan Ah Chong tidak berada bersama dengan kita. Maksudnya kita sedang bercakap tentang mereka berdua iaitu Ali dan Ah Chong. Okey. Jawapan dia ialah mereka berenang dengan gembira. Penggunaan kata ganti nama diri ketiga iaitu mereka. Okey, untuk soalan nombor 2 hingga soalan nombor 6, kamu perlu lengkapkan jawapan berdasarkan jawapan yang telah diberikan di atas ni. Okey. Seterusnya tugasan kamu ialah salin tugasan latihan dalam buku tulis BM1. Kamu kena salin semula tugasan ni dalam buku tulis BM1. Okey, kemudian arahan yang kedua ialah tidak perlu melukis gambar. Okey, gambar yang Muallim letakkan di sebelah tadi hanya untuk membantu kamu menjawab soalan tersebut. Jadi, tugasan kamu ialah tidak perlu melukis gambar tersebut. Kamu diminta menyalin ayat soalan sahaja. Maksudnya kamu perlu salin ayat soalan sahaja. Kemudian isi jawapan berdasarkan jawapan yang telah diberikan pada bahagian atas tersebut. Okey, kemudian tugasan ini Muallim akan muat naik ke Google Classroom bagi sesiapa yang tidak dapat sertai kelas atas talian. Kamu boleh rujuk di Google Classroom pada selepas kelas hari Isnin nanti. Jadi sekadar itu saja perkongsian Muallim untuk minggu ini dengan tajuk kata ganti nama diri.